Baik, kita nak bercakap lagi mengenai PRN Johor ini. Kita bersama dengan salah seorang lagi penganalisis politik yang sudah pun bersedia di talian. Prof Siva, Dr. kalau Siva Murugan Pandian. Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Gigi dan Najib. Okey Prof, kalau kita boleh lihat kembali, kita sudah bawakan tadi berapa jumlah calon, berapa jumlah DUN. Tapi apa sebenarnya cabaran besar parti-parti yang bertanding di Johor ini, Prof? Sebelum tu yang menarik di Johor, 3 kali sudah bertukar Menteri Besar. Dan saya lihat menarik ni calon-calon kali ini adalah yang diperkenalkan adalah calon-calon muda, calon-calon yang dirasakan perlu disesuaikan dengan ekosistem politik baru. Hampir kesemua parti mengubah trend mereka. Jadi bagi saya itu agak menarik untuk dilihat di mana kehadiran calon-calon baru, calon muda, figura sosok yang dirasakan boleh memainkan peranan mereka untuk mempengaruhi gelagat pola pengundian dalam kalangan pengundi. Dan sudah pasti itu juga penting untuk kita nilai sejauh manakah kemampuan mereka untuk akhirnya nanti memenuhi cabaran-cabaran yang perlu dipenuhi. Kerana di dalam mana-mana pilihan raya, Gigi dan Najib, kita melihat parti calon isu penting. Parti memainkan peranan penting dalam bentuk ke arah jentera mereka. Calon yang dipilih itu melengkapi kedudukan parti dan sejauh manakah isu-isu yang dibawa itu mampu ditangkis dan juga diberikan keyakinan dan juga kepercayaan kepada pengundi. Dr. Prof sendiri, kalau melihat kepada keadaan semasa di Johor, saya nak membawakan beberapa keadaan. Kerana tadi Haji Nazri membawakan 3 perkara yang akan menjadi tumpuan dan juga fokus pengundi-pengundi di Johor secara general, secara amnya, iaitu pertama Omicron. Ramai tak mahu keluar kerana gusar tentang Omicron. Kedua, iaitu kelesuan politik. Ini bukan perkara baru. Sejak daripada PRN sebelum ini kita dah sebutkan kelesuan politik. Orang sudah bosan untuk keluar mengundi dan sebagainya. Dan mungkin juga akan mengubah corak pengundian mereka. Dan pada akhir sekali iaitu undi luar. Kerana sebahagian besar ramai juga pengundi-pengundi Johor ini berada di Singapura. Kita tidak tahu berapa ramai yang sudah mendaftar mengundi pos dan sebagainya yang di luar Johor. Macam saya ni, adakah akan pulang dan sebagainya pada hari pengundian nanti. Bagaimana Prof melihat ketiga-tiga faktor ini akan mempengaruhi corak pengundian di Johor, dan adakah ini akan mencerminkan, akan memberikan sekiranya tidak ramai yang pulang, parti mana yang akan dapat kelebihan, sekiranya ramai pulang, parti mana yang mungkin dapat kelebihan pada pandangan Prof sendiri? Saya setuju ketiga-tiga faktor itu mampu menjadi petunjuk atau indikator ke atas pola peratusan yang bakal keluar mengundi nanti. Sudah pasti dengan peningkatan kadar pandemik COVID-19 hari ini, pengundi mungkin merasa gusar, merasa takut untuk keluar dan mengutamakan kesihatan daripada perkara lain. Bagi mereka, mandat sudah diberikan sebelum ini, keluar dan tidak keluar sama saja. Yang kedua, kelesuan politik, saya juga setuju bahawa dalam kedudukan sekarang ini, yang mahu dilihat oleh pengundi adalah sejauh manakah kehidupan mereka itu mampu diubah. Isu seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, pendidikan, pengangguran, kesejahteraan. Bukankah itu yang harus diutamakan daripada memberikan ruang kepada politik? Sebab itu seolah-olah sudah menjadi political fatigue kini. Dan yang ketiga, sudah pasti ramai pengundi berada di luar Johor tidak akan pulang. Saya setuju. Bukan saja di Singapura, barangkali di Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan, di Melaka, kerana ada yang sudah pulang ketika Tahun Baru Cina hari itu. Mungkin mereka akan membuat keputusan untuk tidak lagi pulang kerana sudah pun mengundi sebelum ini dan merasakan bahawa tidak perlu keluar mengundi yang boleh menjejaskan kesihatan mereka, keselamatan mereka. Jadi ketiga-tiga itu boleh memainkan peranan yang signifikan sebagaimana yang telah kita lihat di Melaka dan juga di Sarawak. Walaupun begitu, sudah pasti jentera parti mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan peratusan keluar mengundi. Sebab itu di dalam pilihan raya kali ini, saya percaya yang akan menjadi petunjuk besar adalah kesetiaan kepada parti. Sejauh manakah mereka yang setia kepada parti, yang suka kepada calon yang dipilih, mahu keluar dan juga memangkah parti tersebut. Dan bila berlaku dalam keadaan
peratusan yang rendah disebabkan oleh kesihatan dan juga faktor pengundi tidak keluar, sudah pasti itu memberikan kelebihan kepada Barisan Nasional. Walaupun banyak parti bertanding, kita melihat bahawa apabila kadar peratusan pengundi itu rendah, itu kerap menyebelahi Barisan Nasional. Tetapi jika kadar peratusan yang keluar mengundi itu tinggi, itu kerap memberikan kelebihan kepada barisan pembangkang seperti Pakatan Harapan. Okey. Baik. Prof Siva, saya nak pergi lebih terperinci kepada parti-parti yang bertanding ini kerana kalau kita lihat PRN Johor ni pastinya mencipta sejarah yang tersendiri. Ini juga kali pertama bagi Parti Bangsa Malaysia atau PBM bertanding. Kalau kita nak bandingkan dengan muda walaupun kali pertama mempertaruhkan calon atau bertanding di PRN ini, tetapi nama muda tu sudah lama kita dengar. Tetapi PBM ini walaupun kali pertama pertaruhannya bukan satu kerusi Najib, tapi 4 kerusi terus. Dan mungkin Prof boleh lihat apa mungkin peluang pada PBM ini sendiri berbanding dengan muda kerana PBM ini sangat baru dan juga apa yang mahu dilakukan oleh PBM ini sebenarnya, apa gol PBM itu di situ? Ya, Parti Bangsa Malaysia bertanding buat kali pertama. Barangkali di sini adalah uji kaji untuk melihat sejauh mana mereka mampu untuk menarik sokongan daripada parti-parti lain yang ditolak oleh pengundi ataupun dilakukan undi protes. Parti Bangsa Malaysia itu dengan sendirinya menampakkan bahawa yang mahu diutamakan adalah soal pembentukan bangsa Malaysia perpaduan, soal nasionalis, soal sejauh mana keutamaan harus diberikan kepada kerencaman, kepelbagaian disebabkan kita tinggal di dalam demografi dan juga geografi yang unik. Sebab itu nama yang dipilih itu adalah bertujuan untuk menarik sokongan daripada pengundi yang pelbagai, tetapi tidak semudah itu kerana yang penting juga kita lihat di dalam mana-mana pilihan raya adalah guna tenaga, logistik dan juga jentera. Jika sekiranya PBM mempunyai kekuatan tersebut untuk memastikan mampu untuk mendekati setiap kumpulan sasar yang telah menjadi ketetapan, maka mereka boleh memberikan saingan. Tapi bagi saya agak terlalu awal untuk melihat kepada prestasi mereka, melainkan pengundi menolak parti-parti lain dan merasakan bahawa PBM ini unik. PBM ini merupakan suatu parti yang wajar diberikan peluang kerana memberikan keutamaan kepada kepelbagaian. Tapi bagi saya banyak yang perlu dilakukan oleh PBM khususnya di Johor jika mahu menang. Begitu juga dengan muda dan juga warisan. Muda, kita lihat sudah membina satu nama penjenamaan yang jelas di media sosial, di sekitar bandar-bandar besar. Ini juga menjadi ruang kepada mereka untuk menguji kekuatan mereka. Sebab itu kita lihat kawasan yang dipilih oleh muda itu merupakan kawasan yang dirasakan mereka boleh memberikan saingan seperti Tenang, Bukit Kepung, Parit Raja, Macap, Puteri Wangsa, Bukit Permai dan Larkin. Apakah kawasan-kawasan ini sebenarnya menjadi tumpuan mereka kerana dirasakan mereka mampu untuk mendekati pengundi muda dan juga mampu untuk memberikan satu bentuk saingan kepada parti-parti siasat seperti Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Malahan bagi warisan, menarik bagi saya untuk kita meneliti dan juga menghalusi kedudukan warisan. Apakah sebenarnya warisan mahu mendekati hampir 200 hingga 250 ribu rakyat Sabah yang bekerja di sekitar Pasir Gudang sebenarnya untuk membolehkan mereka menarik sokongan ke atas parti tersebut di samping mengharapkan ada sokongan daripada pengundi-pengundi yang lain. Okey. Prof, kalau kita melihat juga salah satu faktor terbesar di Johor ini adalah untuk pengundi-pengundi di Felda kerana ada 20 DUN yang melibatkan 73 Felda di Johor, iaitu jumlah Felda kedua tertinggi di Malaysia selepas Pahang. Bagaimana untuk kita melihat faktor Felda ini memainkan peranan besar? Kerana kalau kita melihat
gerak kerja Perikatan Nasional sendiri pergi ke kawasan Felda. Kita melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin pergi ke Felda Tenggara 3 dan juga beberapa Felda yang lain menerangkan keadaan apa yang beliau lalui sebelum ini dan juga ini mencerminkan keadaan semasa. Saya mengambil contoh kampung saya Felda Tenggara 6 sebagai contoh. Gugusan Tenggara ini adalah keseluruhan kawasan Melayu Bumiputera, namun diletakkan selama ini calon yang bukan, iaitu daripada MIC sendiri dan kerap kali menang calon ini. Adakah calon kali ini melihat kepada parti sahaja di kawasan Felda ataupun kecelikan politik itu sudah luas di kawasan Felda dan juga mereka akan memilih calon mengikut bangsa mereka dan juga isu-isu universal dan sebagainya? Kalau kita jadikan nota kaki kepada keputusan 2018, keputusan di Felda telah banyak mempengaruhi kepada kejatuhan Barisan Nasional. Walaupun menang di beberapa kawasan, tetapi 20 kawasan ini sebenarnya amat penting bagi Barisan Nasional. Sebab itu Perikatan Nasional cuba menerokai beberapa kawasan Felda supaya mampu untuk menarik sokongan daripada pengundi di sini. Malahan ada NGO yang telah bergerak untuk memastikan bahawa hak dan kebajikan mereka terpelihara. Kita juga melihat bagaimana di kawasan Felda, contohnya ketika pilihan raya kecil Tanjung Piai, bagaimana Dr. Mahathir cuba masuk ke beberapa kawasan Felda, dirasakan bahawa itu akan membantu mengubah pola pengundian dalam kalangan pengundi. Walaupun begitu, saya setuju bahawa dengan kadar literasi politik yang semakin berubah-ubah, dengan kadar kesetiaan kepada parti semakin meningkat, maka ada kawasan yang memberikan sokongan kepada Barisan Nasional walaupun calonnya adalah calon bukan Melayu. Jadi soal kesetiaan kepada parti memainkan peranan yang cukup besar, barangkali kerana merasa sumbangan yang telah dilakukan sebelum ini perlu dihargai. Sebab itu kalau kita perhatikan kenapa MIC kerap menang di kawasan tersebut, kerana saya percaya jentera dan juga guna tenaga perayu dan juga bagaimana mampu untuk menarik sokongan disebabkan oleh kesetiaan kepada parti dan dengan dilengkapi oleh seorang calon yang dikatakan boleh mewakili mereka. Okey, ya. Ya, Prof, dalam masa yang sama juga kalau kita lihat pertandingan antara BN dan PN, pejuang ini berteraskan Melayu, khususnya UMNO versus Bersatu itu. Adakah dengan banyaknya pertandingan ataupun penjuru yang kita lihat, beberapa DUN itu, pertembungan penjuru itu, ia akan sikit sebanyak akan memecahkan undi Melayu itu, pandangan Prof? Ya, saya percaya akan wujud perpecahan dalam sokongan orang Melayu. Kerana kehadiran pelbagai parti yang cuba menarik sokongan daripada orang Melayu. Misalnya di Melaka, Perikatan Nasional berjaya menarik sokongan orang Melayu yang sebelum ini diberikan kepada PKR. Barangkali sebab itu PKR mahu menggunakan logo sendiri agar dapat menarik balik sokongan orang Melayu ke atas parti mereka. Jadi tidak mustahil perpecahan ini akan berlaku sekali lagi, khususnya dalam kalangan parti-parti siasat ini. Sebab itu, kadang-kadang kita lihat bagaimana parti menggunakan jenteranya sepenuhnya supaya mampu untuk mengekalkan stok sokongan yang setia kepada parti itu dipertahankan habis-habisan agar tidak diambil oleh orang lain, walaupun kini pengundi putih juga dipersoalkan.